Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya yang lambung sakan tadi ni, Saudara Mazhar. Rakan-rakan penceramah pada malam ini, pimpinan parti-parti Pakatan Harapan dan PPBM, tuan-tuan guru, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parti Islam se-Malaysia yang berada di ceruk-ceruk sana, polis-polis dan semua yang ada pada malam ini. Alhamdulillah malam ini dapat kita bersama untuk berkongsi sedikit maklumat, sedikit cerita, informasi apa yang berlaku dalam negara dan apa yang berlaku kepada kita. Kita rakyat Malaysia sama aja. Tak kira Melayu, Cina, India, Siam, Islam, Buddha, Hindu, apa saja, kita semua sama dalam Malaysia ni. Hak kita adalah sama. Jadi malam ini saya tak berapa nak suka untuk ceramah seorang-seorang, ceramah kepada tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik pada malam ni. Kalau boleh, dalam masa saya duduk berceramah ni, dalam masa saya duduk bercakap ni, kalau ada siapa-siapa yang tak faham, Mazhar tolong turun duduk bawah tu. Siapa-siapa yang nak tanya pasal apa ngaji sekolah agama dulu duduk dalam PAS, tiba-tiba pergi masuk parti kapiak, kan, apa masalah hang ni? Kalau nak tanya boleh tanya. Dalam Facebook pun bila dinaikkan poster ceramah malam ni, program malam ni, dalam Facebook tu macam-macam dia tulis. Iman tak dapat diwarisi lah, ini anak Nabi Nuh lah, apa semua, macam-macam. Kalau nak tanya, boleh tanya. Tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak puas hati, tak cukup masa, sekejap kita pergi sembang untuk. Kan? Nak bagi, kita nak sembang. Kita nak bagi puas hati, kita nak cerita apa masalah. Masalah yang berlaku dalam Malaysia hari ini ialah masalah kita diperintah oleh pembohong. Benda bukan baru, benda lama dah. Lama daripada dulu sampai lah ni kita diperintah oleh orang yang bohong. Dan kita duk cerita ni, kita ni bila kata kita ni, kita adalah pemangkas. Kita adalah daripada Parti Islam se-Malaysia, kita adalah daripada Parti Tindakan Demokratik DAP, kita daripada Parti Keadilan Rakyat Keadilan, dan kita daripada Parti Amanah Negara Amanah. Kita bercakap lama dah. UMNO ni jahat, UMNO ni pembohong, UMNO ni penipu. Adalah yang percaya, tapi ada yang tak percaya. Sehingga kena batang tubuh sendiri. Alhamdulillah, Allah tunjuk, Allah buka ruang supaya sedar. Kita tak boleh paksa orang. Kita tak boleh nak paksa orang untuk ikut kita. Tapi kita boleh menerang, kita boleh bercerita, kita boleh memperjelaskan. Dan akhirnya yang akan bagi petunjuk, yang akan bagi jalan untuk berubah itu adalah Allah. Dan pada malam ini kita bersama dengan rakan-rakan daripada Parti Peribumi Bersatu yang satu ketika dulu duduk dalam UMNO. Dan malam ni tadi kita dengar, sebelum saya tadi, Saudara Sufi, dulu dia duduk dalam UMNO dan dia mempertahankan UMNO tu. Dan lah ni, alhamdulillah, dia sedap kata UMNO yang dia pertahan dulu tu. Alhamdulillah. Dan malam ni kita nak cerita lagi. Saya nak cerita lagi. Dalam kesedaran yang ada, dalam orang-orang yang dalam UMNO sendiri sedap kata UMNO tu pembohong, yang tak boleh dah kita bersama. Tapi ada kawan kita yang dulu ni cukup tak boleh dengan UMNO, tapi lah ni boleh dengan UMNO. Tak boleh pula dengan kawan yang bernama Parti Amanah Negara. Pasal apa? Pasal kawan tu dituduh khianat. Pasal apa? Pasal dianggap kawan tu lari akidah. Hanya kerana
tukar cara. Hanya kerana tukar pendekatan. Bukan tukar akidah. Kawan-kawan dalam amanah, walaupun keluar daripada parti Islam, menubuhkan amanah, saya keluar daripada parti Islam, masuk di AP. Tuhan saya tetap Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi saya, Rasul saya tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tetap semayang 5 waktu, sama juga subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, kadang-kadang jamak, kadang-kadang qasar. Kalau musafir, puasa 3 bulan, puasa 30 hari. Pergi haji, semua saya tak pergi haji lagi, duit tak ada, pasal dia buat kes pro bono ya. Sama. Semuanya pendekatannya macam mana? Lah ni kita nak cerita pendekatan. Pendekatan kita adalah untuk menumbangkan yang jahat, menaikkan yang baru. Yang baru ni confirm. Bukan kita confirm tak jahat. Confirm akan buat lebih baik daripada yang jahat tu. Semua kita manusia, ni makhluk baru. Kita akan melakukan kesilapan. Daripada kesilapan kita belajar. Daripada kesilapan kita ada pengalaman dan kita belajar. Kita tak akan ulang kesilapan yang lama. Saya dalam DAP. Kami dalam DAP. Dituduh DAP anti-Islam. Dituduh DAP anti-Melayu. Dituduh pelbagai. Tapi anti Melayu ni kurang sikit lah. Paling teruk dituduh anti-Islam. DAP menentang Islam. Tadi rakan saya Azmirul cerita di Pulau Pinang bagi dekat Tahfiz sekian banyak. Mereka tak heran lah. Siapa pun boleh bagi, mereka kata. Boleh bagi. Orang bukan Islam nak bagi dekat orang Islam, tak ada masalah. Boleh bagi. Tapi bukan bermakna itu adalah memperjuangkan Islam. Oh, dia pikuk ayat, dia pikuk sebelah situ. Sedangkan dulu masa dia duduk bersama dalam Pakatan Rakyat bersama DAP, dia duk sedar kat orang kata DAP bagus. Bagi duit dekat Hafiz, bagi duit dekat Mahat Hafiz, bagi peruntukan kepada jawatan agama banyak lah apa semua. Dia cerita lah ni, dia kata tak jadi hak tu. Pasal apa? Pasal katanya DAP menentang RUU 355. Ulang hak tu lah ni. Radik RUU 355. RUU 355. RUU 355 tu benda yang tak ada. Tuan-tuan, saya nak cerita malam ni, RUU 355 tu tak ada, tak wujud pun. Yang wujud Akta 355. Apa yang Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ahli Parlimen Marang, usulkan di Dewan Rakyat adalah untuk dia bawa usul kepada Dewan untuk minta kebenaran Dewan memberikan izin dia untuk mencadangkan kepada kerajaan supaya kerajaan pindah Akta 355. Kalau saya cerita saja tak jadi, orang kata alah bohong lah lawyer tu. Duduk dalam DAP kata macam-macam, siapa nak percaya saya bawa malam ni. Saya tak cakap saja saya bawa malam ni. Ni nama dia Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Ahli Parlimen je ada, saya tak ada. Saya bukan ahli Parlimen tapi saya ada. Dan untuk makluman tuan-tuan, ni Pak Is marah kat saya ni. Sebab saya ambil ni. Yang ni, yang ahli Parlimen Pendang punya. Dia tulis ni Pendang. Ahli Parlimen Pendang, bukan hak Pendang lah ni. Hak Pendang almarhum Ustaz Fadil dulu. Ni, Ustaz Fadil punya. Saya duduk di Parlimen, cari-cari konsep-konsep, ada dalam meja Parlimen tu, tengok ada buku. Ni tahun 2002. Ni Ustaz Fadil punya ni. Apa yang ahli Parlimen Marang buat, dia memasukkan satu usul di bawah Peraturan 49. Peraturan Mesyuarat 491. Peraturan 491 tu ialah usul untuk dia masukkan cadangan kepada, minta izin kepada Dewan Rakyat untuk dia cadangkan kepada kerajaan untuk kerajaan pindah kata tu. Tak ada masalah, boleh. Semua ahli Parlimen boleh buat.
Bukan benda baru. Dulu pun dia pernah buat. Tapi yang menjadi masalah ialah dia buat tak ada siapa tahu. Bincang dengan siapa pun tak. Ahli jawatan kuasa pusat Parti Islam ketika tu tak tahu. Siapa seorang pun tak tahu. Setiausaha Agung ketika itu, Datuk Mustafa Ali pun tak tahu. Dia duduk ada di London tu. Dia pun tak tahu. Ketua Whip Parlimen ketika itu, Datuk Mahfuz Omar, tanya Datuk Mahfuz, macam mana Presiden boleh masuk? Ana pun tak tahu. Patutnya nak masuk usul di Parlimen mesti melalui Ketua Whip. Ketua Whip tak tahu. Ini yang duk sebut syura sangat ni dalam Parti Islam ni. Syura, apa saja kita syura. Apa saja kita syura, apa saja kita syura, lah kali dia buat seorang-seorang. Syura apa lagu tu? Pendekatan. Wah, kita bukan marah benda tu, tapi pendekatan tak kena. Cakap syura tapi buat tak syura. Akhlaknya tak betul. Kemudian apa yang dia pindah? Masuk usul yang pertama. Dia masuk usul yang pertama salah. Dia nak pindah masuk senarai satu senarai persekutuan. Sedangkan tak boleh pindah. Yang nak buat ni negeri, tak boleh. Jadi apa jadi? Saya tulis, saya ni ahli ketika itu, saya adalah ahli biasa dalam Parti Islam Malaysia. Saya tulis satu surat terbuka kepada Presiden. Minta Presiden tolonglah betulkan. Malu kami sebagai peguam di dalam Parti Islam. Kami malu dengan usul yang tak betul. Presiden kami masuk usul yang salah. Kami malu. Kalau Presiden tak malu tak apa. Kami malu. Kita minta apa betul? Dia apa betul? Bila dia apa betul? Terima kasih pun tidak. Kita pula dituduh je pun. Hang pandai-pandai pergi betul Presiden. Presiden tu semayang tahajud setiap malam mantau. Hang tu semayang apa? DP kau tu. Nah, kita perbetul bukan perbetul akidah tak. Kita perbetul ni. Benda ni bukan ada dalam kitab Kuninu tak ada. Ini kitab biru. Tak apa. Dia perbetul. Alhamdulillah dia perbetul. Tak terima kasih kita pun tak apa. Hang nak maki pun tak apalah. Tapi perbetul. Bila perbetul? Mai pula sidang lain. Perbetul lagi. Salah lagi. Tak apa, perbetul lagi. Waktu tu kita pun duduk dah. Kita tak apalah. Kami tak malu sangat lah. Hak tu hang buat sendiri. Pun kita tanya lagi. Mai mana tu? Siapa dia buat? Sebab tuan-tuan, bila dia nak masuk usul, di bawah peraturan mesyuarat 49 tu, dia kena masuk sekali dengan draft rang undang-undang. Ni RUU tu. Draft rang undang-undang. Yang Tok P berhimpun di Padang Merebut hari tu, yoya kata ni. Saya confirm majoriti daripada hak P hari tu ni, siapa seorang pun tak pernah tengok RUU tu tentang apa. Sebab tu saya kata malam ni kalau nak tanya, boleh tanya. Saya bawa semua. Kalau nak kata ni DAP menentang Islam, dah. Kita menentang benda yang tak betul. Kalau menentang benda yang tak betul, Islam tak bagi ke? Sebab Islam kata, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak buat benda yang betul, mencegah buat benda yang tak betul. Kita nak habaq, kita lawan benda yang tak betul ni. Apa yang dia buat tak betul? Dah lah benda yang dia buat tak betul. Cara buat pun tak betul. Dia pindah. Kemudian dia pindah. Dia masuk draft. Saya bawa draft ni. Dia masuk draft ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu lah. Bukan kata nak besar diri lah. Kalau ditanya dalam EJK PAS pusat ni yang ada lah ni. Siapa dia yang reti buat draft perang undang-undang macam ni? Siapa yang reti buat draft undang-undang yang macam ni? Ni draft undang-undang tau. Ni draft. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965. Diperbuat oleh Parlimen Malaysia seperti berikut. Tajuk ringkas apa semua ni. Siapa reti buat?
Minta maaf nak cakap lah. Ahli PAS bukan kata draft rang undang-undang ni. Usul pun tak aktif buat. Usul muktamar pun tak aktif buat. Usul. Kalau kata usul di Pangkat Cawangan ni tak apa lagi. Kalau pergi muktamar pusat, usul di muktamar pusat tu pun tak aktif buat. Pengurusi jawatan kuasa usul satu ketika dulu muktamar di Batu Pahat sebagai pengurusi dah. Yang berhormat Datuk Mahfuz. Dia sebut dalam muktamar, dia kata, ya Allah, dia kata, ahli kita ni usul pun tak aktif buat. Lah usul parti sendiri tak aktif buat ni, macam mana boleh kerti buat hal dalam Dewan Rakyat ni? Siapa dia tolong buat? Yang tolong buat ni draft kerajaan. Ni kerajaan punya sebenarnya. Kerajaan punya bagi dekat depa, hampa tolong masuk tak? Kami tak boleh masuk, lagi MCA marah. Ini cerita dia. Kalau tanya Jamil Khair pergi Padang Mabuk, saya sampaikan salam Datuk Seri Najib takbir. Oh, Najib bikin salam apa takbir? Bukan jawab salam takbir. Lah, kerja pindah undang-undang ni, kerja kerajaan pasal apa? Hang sebagai menteri yang sepatutnya pindah undang-undang, hang pergi sokong kawan tu, hang lah bawa. Pasal apa hang tak bawa, hang pergi suruh dia bawa, lepas tu hang pergi sokong dia. Hang dia buat, kami tak takut. Hang buat. Tak pasal apa hang tak mau buat. Hang buat lah. Kalau kerajaan buat, dia masuk hari ni diam ya. Masuk bacaan pertama terus, tak ada masalah. Tak ada nak riuh rendah, tak gaduh pergi perhimpunan, tak gaduh apa, dia masuk terus ya. Terus dia usaha dewan panggil menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia pun bangkit. Saya membentangkan satu rang undang-undang untuk memindah Akta Mahkamah Syariah 1965. Lepas tu ada menteri lain bangkit, saya menyokong. Kemudian speaker akan tanya, bila bacaan kedua tu menteri dalam mesyuarat kali ini. Itu je. Tak kena nak ingat. Tapi pasal apa? Pasal apa nak kena dia ni buat? Okey, alasan. Dia bagi alasan. Dia kata kalau kerajaan buat, kerajaan kena dapatkan kelulusan daripada Majlis Raja-Raja. Jadi kalau kata ahli parlimen bukan kerajaan yang masukkan usul, tak perlu melalui Majlis Raja-Raja. Sama aja bila nanti kalau kita lulus usul ni, usul Haji Hadi ni kalau lulus, bacaan kedua pergi kat menteri. Menteri nak kena bawa pergi Majlis Raja-Raja tak? Serupa ya. Serupa aja. Jadi pasal apa yang hang nak kena susahkan apa semua ni dan kawan ni pun ikut. Habis dia tuduh orang semua menentang Islam, dituduh semua anti-Islam, dituduh tercabut akidah daripada leher, nak tanam di jerat, nak apa semua ni. Pasal Hari-Raya 355. La ilaha illallah. Sedangkan benda yang saudara Sufi cerita tadi, 1MDB, benda macam-macam lain lagi yang jahat ni, yang Islam suruh halang ni, yang tu juga wajib. DAP menentang kezaliman, Islam suruh tak? Islam suruh juga menentang kezaliman. Tapi pasal apa DAP dituduh anti-Islam? Sebab apa? Mudah ya. Sebab DAP tak menggunakan kalimah Arab. Kalau guna kalimah Arab, Islam lalu. Pakai istilah Arabnya Islam. Cukup. Sebab pergi sembang mereka, ni hang nak pergi mana? Dia kata dia ni teruk. Entah nak pergi mana? Alhamdulillah. Ikrah cukup je lah. Anak entah ya pun. Lah. Arab. Bukan Islam, tu Arab. Fastaqim. Oh, kami fastaqim hingga ke akhir hayat. Natang apa? Bila tanya fastaqim hingga akhir hayat tu natang apa cik? Jangan buat main fastaqim tu ayat Quran. Islam bukan ayat Quran kau. Islam pun ayat Quran.
Ini je masalah dia. Bukan masalah apa pun. Masalahnya kita, masalah pendekatan. Kemudian tuan-tuan, apa jadi? Saya nak sebut lagi ni. Draft tadi. Kemudian pada 24 hari bulan 11 tahun 2016 yang lepas, pada hari terakhir sidang, tiba-tiba dia masuk dengan pindaan baru. Apa dia pindaan baru? Pindaan baru ni yang paling baru ni. Ini yang paling baru. Pindaan baru meminda proviso, meminda para kecualian sahaja. Dalam sebelum ni dia pindah nak masuk section 2, section 2A, macam-macam lah. Dia punya serabut otak tu. Pasal dia buat ikut tunjuk orang. Orang kata buat, ya buat. Tapi dia tak tahu tentang apa pun. Tapi kali ini kena ikut. Bila orang kata, oh tak boleh. Sebelum ni dia kata, Mahkamah Syariah boleh membicarakan apa saja hukuman yang boleh dihukum di bawah undang-undang Islam kecuali hukuman mati. Hukuman mati tak boleh. Oh, orang kata tak boleh ni, bagi blank check lah apa semua. Dia kata tak ada masalah. Tiba-tiba pada hari terakhir dia masuk, dia letakkan 30, 100. 30 tahun penjara, penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi 5,000 sebatan lebih 6 kali, dipindah kepada penjara selama tempoh tidak melebihi 30 tahun atau denda tidak melebihi 100,000 atau sebatan tak melebihi 100. Ini dia pindah. Ni, saya nak bagi tahu ni. Dia masuk pindaan ni 24 hari bulan 11. Dia baca 24 hari bulan 11. 22 hari bulan 11, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, panggil semua ahli parlimen Islam, Melayu Islam, untuk bagi taklimat tentang usul dia. Sebelum tu, sebelum yang ni, boleh bicara apa saja hukuman, kecuali hukuman mati. Tapi bila Mai panggil Zahid Hamidi panggil, Faiz marah dengan saya tu. Dia kata buat apa api, dia kata tu. Semua penipu. Saya kata kena api lah. Pasal kita nak tahu apa dia yang buat penipu tu nak buat. Kalau kita tak tahu buat penipu tu nak buat, macam mana kita nak tahu kata dia tipu. Jadi saya ada di parlimen pada hari tu. Saya habaqlah dekat kawan-kawan ahli parlimen amanah ni. Saya kata dekat Shah Alam, saya kata YB tengok depa nak kata apa. Jadi Khalid Samad pun pi, Dr. Mujahid pun pi. Jadi bila pi baru kita tahu puak-puak ni nak pemohong, moh sungguh. Nak buat Islam pun moh. Yang kena mohong tu kawan yang nak buat Islam. Dia pula balik mohong kawan-kawan nak. Hadut bawah ni. Ya, sungguh. Fastaqim. Kena mohong. Tak apa, kami redha, kami kena mohong. Janjikan jangan kami mohong orang. La ilaha illallah. Tuhan tak suruh hampa redha kena mohong. Allah tak suruh kita jadi bodoh. Ayat pertama Quran suruh kita jadi cerdik. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh kita jadi cerdik. Bukan suruh kita jadi bodoh, dan bukan suruh kita redha kita jadi bodoh. Dah. Ni nak abang bagi. Haduk ada kot seberang tu. Nak abang bagi. Jangan kena bodoh. Jangan jadi bodoh. Dengan UMNO kita kena bodoh. Dengan pemimpin kita kena bodoh. Tak boleh. Kita nak habang ni, malam ni, tolonglah. Jadilah cerdik. Buka mata. Betul lah, mereka tu alim ulama'. Tapi alim ulama' pun orang rumah kita ya. Cuma mereka kurang buat silap. Kita ni silap tu saja. Tapi dalam silap saja kita boleh pun betul. Bukan tak boleh pun betul. Bila kita tahu satu benda yang salah, kita kenapa betul? 22 hari bulan 11, Zahid Hamidi kata, usul YB Marang akan dibentangkan pada 24 hari bulan 11 dengan pindaan. Zahid Hamidi sebut, dengan pindaan. Maknanya dengan pindaan tu pindaan apa? Bukan pindaan oleh YB Marang, tapi kerajaan bagi pindaan. Hang kena bawa masuk ni. Kalau tidak kami tak bagi. Inilah pindaannya. Pindaan ni kerajaan buat. Pindaan ni daripada jawatan kuasa teknikal kerajaan pusat. Ni draft ni daripada AG, daripada Jabatan Peguam Negara. Bagi ambil.
Sebab tu hari tu bila dia baca, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk mengusulkan bahawa Dewan ini memberikan kebenaran menurut peraturan sekian-sekian. Disebabkan ada polemik di bawah, saya mohon untuk ditangguhkan di bawah perkara 15 itu. Bukan polemik di bawah, dia tu tak tahu nak kata apa. Kalau kita mangkit, sebab tu pakai mangkit. Khalid pun mangkit, tanya, bahaslah, kita nak bahas. Nak tahu apa ni? Kita nak bahas. Bahas dulu. Bukan kata kita nak tentang. Tak. Kita nak apa betul. Ya, saya faham. Kawan-kawan saya, pimpinan-pimpinan saya dalam DAP yang berbangsa Cina, yang beragama bukan Islam. Mereka takut. Mereka kata tak boleh ni. Undang-undang Islam ni. Kena macam ni, macam ni, macam ni. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Bila mereka tak faham, salah siapa? Bukan salah mereka, salah kita lah. Tak bagi mereka faham. Pasal apa? Dulu, bila ahli parlimen, bila ada pimpinan DAP, naik duduk atas macam ni, bercakap, ucap ayat Quran, orang UMNO marah, apa ni DAP baca Quran? Tok Guru Upah ayat bertahan. Bagus itu. Hasil dakwah kita, DAP boleh baca Quran. Tapi lah ni, pasal apa tinggal? Pasal apa tinggal? Mai duduk sama. Dakwah ni, mereka ni. Jelaskan sama. Ada mereka nak terima Islam atau tidak. Itu bukan kerja kita. Tapi kerja kita adalah menjelaskan benda yang betul. Jangan marah. Oh marah, oh, apa ni tentang Islam lah apa semua. Marah. Mereka tentang lah. Pasal mereka tak tahu. Tapi salah siapa? Salah kita lah. Kita tak pergi mereka tahu. Saya duduk dalam DAP. Alhamdulillah, saya cerita, saya tulis, tak mereka. Saya kata ni, ini saudaranya. Tapi mereka masih lagi lawan. Pasal apa? Tuhan tak bagi lagi, tak buka lagi. Kerja kita, cerita, bagi elok. Tapi, dalam isu pindaan ni, banyak sangat benda yang tak kena. Sebab apa saya kata banyak sangat benda yang tak kena? Kita kena imbau balik kewujudan Akta ni. Akta 355 ni diwujudkan tahun 1965 oleh Kerajaan Persekutuan. Tujuan Akta ni apa dia? Tujuan dia adalah untuk menyeragamkan semua hukuman Mahkamah Syariah di Malaysia, di Semenanjung Malaysia. Sebabnya Mahkamah Syariah di Kedah hukuman dia lain, di Pulau Pinang hukuman lain, di Kelantan lain, di Johor lain. Jadi nampak Islam ni tak comel. Pasal apa? Mahkamah Syariah tu hukuman dia lain, di sini lain, tak boleh. Jadi untuk menyeragamkan, buat akta ni. Jadi semua seragam. Semua Mahkamah Syariah boleh hukuman yang sama. Tak ada beza. Jadi orang pun tak pelik lah. Mai tahun 1984, pindah lagi, naik kepada 365 tu. Tak ada siapa ingat. Pasal apa? Pasal dalam keadaan semua Mahkamah Syariah sama. Bila Kerajaan Persekutuan naik hukuman, semua negeri naik hukuman. Sebab apa? Sebabnya semua negeri ikut. Sebab apa? Sebab sebelum dipindah akta tu, persetujuan daripada raja-raja negeri semua telah diperolehi. Jadi Kerajaan Persekutuan turun di setiap negeri, maklumkan, ni kami nak pindah, nak naikkan hukuman daripada dulu asalnya 1000, penjara 6 bulan, kami nak naikkan kepada 365. Jadi negeri-negeri, Don-Don, Dewan Undangan Negeri kena pindah enactment ni, naik kepada 365. Jadi semua sama. Jadi setuju. Bila setuju, Parlimen luluskan akta, Don naikkan sama taraf. Sebab tu semua sama sampai hari ni. Sebab tujuan akta ni untuk menyeragamkan hukuman. Nak bagi comel. Tak boleh buat yang besar, jangan tinggal langsung. Tu lah mereka kata, tak boleh buat langsung, jangan tinggal langsung. Kan? Tapi pasal apa? Tinggal terus ni. Hak Najib tu sapu duit semua tinggal. Nak buat hari ni. Ulun ni, nyawa kami ni tak boleh. Loh, yang duit hampa kena curi tu tak nyawa ke? Kita sampai nak hidup pun tak ada duit. Nak beli temedung pun kita kena menengok. Lah, tak wajib kan benda tu? Wajib. Tapi tinggal pasal nak buat satu benda yang
Ni. Okey, lah ni saya nak cerita. Katalah lulus. Lulus. Bila lulus, naiklah hukuman. Boleh dipenjara 30 tahun. Boleh didenda 100,000. Boleh di sebat 100. Ini persekutuan bagi. Kedah tak mau pindah. Katalah Kedah nak pakai juga 365 macam dulu. Kelantan adalah enactment dia yang sama dengan ni. Dan orang yang buat enactment di Kelantan tu, ada ni depan kita ni. Saudara Faiz ni salah seorang daripada jawatan kuasa yang menggubal enactment jenayah syariah Kelantan tu. Lah ni dia pula dituduh untuk tak mau buat benda tu. Lah dia gubal. Dia yang draft akta tu. Dia lah. Dengan kawan-kawan kita yang lain. Hampa tak tahu pun apa yang ada dalam enactment tu. Dia tahu daripada nombor 1 sampai nombor berapa. Sebab hasil daripada dia buat. Bila semua negeri tak sama, apa jadi dengan Islam? Orang akan pandang tak comel. Di Kelantan, siapa yang minum arak kena sebat 80. Tidak kurang daripada 40, tidak lebih daripada 40. Jadi orang kata kalau macam tu baik aku minum arak di Kedah kena 6 sebatan. Sedangkan hudud. Dan macam mana? Apa orang lain, orang bukan Islam akan pandang kepada Islam? Islam ni satu benda yang tak comel. Takkan itu yang kita nak? Takkan itu yang kita nak? Ingat kadar kita hilang. Ini yang berlaku. Jadi kena faham pasal apa. Kemudian lah ni, dia naikkan 100 sebatan. Okey, 100 sebatan kita kata itu adalah hukum yang dibenarkan oleh hudud. Tetapi 100 sebatan yang dia sebut, yang dia letak, yang dia naikkan ni 100 sebatan, dia tak sebut kesalahan apa. Jadi kalau kata tiba-tiba lah Dun Kedah buat gila. Dun Kedah buat gila, dia kata siapa-siapa yang berjudi, jika disabitkan judi boleh dikenakan 50 sebatan. Boleh tak? Boleh. Pasalnya maksimum 100. Barang siapa yang berkhalwat, barang siapa yang berpoligami tanpa kelulusan, tanpa kebenaran mahkamah syariah akan disebat 80. Boleh tak? Boleh, sebab maksimum dia 100. Ini masalah dia. Masalah ni dia tak sebut 100 tu untuk kesalahan apa. Kalau dia sebut 100 ni, sebatan 100 ni untuk kesalahan hudud saja, tak apalah. Masalah kesalahan lain tak kena. Saya ambil contoh. Di Aceh baru-baru ni, viral lah dalam media. Di Aceh baru-baru ni, ada seorang budak telah disebat di khalayak ramai mengikut undang-undang Islam. Kesalahan dia berjudi. Dia kena 10 sebatan. Orang-orang bukan Islam, inilah akan jadi nanti bila undang-undang Islam dilaksanakan, orang bukan Islam pun kena apa semua. Tak. Yang di Aceh tu dia sendiri pilih dia nak dihukum mengikut syariat Islam. Tak ada masalah. Tetapi masalah aja ialah dari segi hukum. Dari segi hukuman tu. Dari segi orang kata apa, hukuman tu 10 sebatan. Adakah judi 10 sebatan? Macam mana ditentukan 10 sebatan? Pimpinan parti di sana kata, nak buat undang-undang Islam, nak buat syariat Islam itu wajib. Jadi, untuk laksanakan yang wajib, kita kena buatlah yang menghalang dia. Okey, nak laksanakan hudud tu, syariat tu wajib. Jadi, yang menghalang tu atas 355. Jadi, pindah atas 355 tu wajib. Jadi, tuan-tuan wajib sokong. Kalau tak sokong, faham sendiri. Tak maulah nak sebut. Tapi dia tak sebut benda lain yang wajib. Ada lagi yang wajib yang tak buat. Apa dia?
untuk mahkamah syariah melaksanakan hukuman tu, mahkamah syariah juga perlu ada orang yang menghukum. Maknanya jabatan penjara yang nak menghukum, sebab tu jabatan penjara. Jabatan penjara boleh tak? Dah ni. Kalau kita mahkamah syariah jatuhkan hukuman yang minum arak 80 sebatan, hantar pergi penjara. Siapa dia yang nak buat? Penjara boleh tak laksana? Kalau penjara kata, kami tak terlibat. Siapa dia nak sebat dia? Siapa nak sebat orang tu? Tak ada. Boleh di penjara 30 tahun. Hantar pergi penjara 10 tahun. Penjara kita kami tak mau terima. Ini bukan dalam bidang kuasa kami. Mahkamah syariah apa buat penjara lain? Ada tak penjara lain? Tak ada. Penjara yang ada, penjara yang tak patuh syariah. Kena ada penjara patuh syariah. Dalam Islam, nak treatment untuk macam mana nak jaga banduan pun kena ikut Islam. Tak boleh susu hati ikut sifat. Jadi benda-benda yang wajib ni untuk pelaksanaan tu wajib. Kena ada yang wajib tu dulu sebelum ada wajib ni. Jadi tak boleh tinggal. Jangan wajib hak di atas, hak di bawah tak buat. Tak boleh. Jadi kena buat semua. Selagi semua ni tak jalan, semua ni tak ada lah wajib tu. Sama juga apa? Kalau kehidupan rakyat 3 suku mampu, kan? Tiba-tiba kita duk kira nak hukum orang. Apa cerita ni? Rumah tak ada, duit nak beli ikan tak ada, beras pun tak ada, itu pun tak ada. Tiba-tiba kita duk kalut nak hukum orang lah. Apa ni? Islam agama rahmat. Islam agama kebajikan, berkebajikan. Laksanakan kebajikan dulu. Kalau ada orang buat jahat, baru kita hukum. Tapi kalau bila kerajaan laksanakan kebajikan, bagi kebaikan kepada rakyat, insya-Allah Allah akan bagi rahmat. Rakyat tak akan jadi jahat. Kalau rakyat tak jadi jahat, tak akan kena hukuman-hukuman yang kita nak buat. Percayalah. Kita dalam keluarga kita, kalau kita bagi dekat anak-anak kita cukup makan, anak-anak kita tak curi duit orang, anak kita tak akan buat jahat, insya-Allah. Tapi kalau kita tak jaga anak kita, tak didik elok-elok, anak kita jadi haru biru, takkan kita nak marah orang? Kita dulu kena selesai masalah kita. Jadi lah ni, kita kena selesai masalah kita. Masalah kita apa? Kita semua adalah rakyat Malaysia. Saya bukan pemimpin, Faiz pun walaupun dia ada jawatan, dia bukan pemimpin. Dia juga rakyat serupa dengan kita. Ya. Cuma kita pilih dia, angkat dia supaya dia boleh mewakili kita. Itu ya. Last kali dia pun rakyat serupa dengan kita. Ya. Tak pergi ke mana pun. Jadi kita ni semua kena bersama untuk menjaga kebajikan kita bersama, rapatkan ukhuwah. Kalau nak berkelahi, biar mereka nak berkelahi lah. Kita fokus dengan kerja kita, hidup kita aman, tenteram. Tak usah nak berkelahi lah dengan mereka tu. Cuma kita kena terang kat mereka. Tak ke mana, hampa. Selagi ada Najib, selagi ada jemaah menteri yang sama, hidup kita tak akan ke mana. Jadi tuan-tuan, saya nak maklumkan, kami daripada DAP tidak sekali-kali menentang Islam. Kami tak pernah tentang Islam. Kami akan sama-sama juga memartabatkan Islam serupa. Saya bawa juga untuk tatapan bersama. Nama pula ya. Cakap kena tunjuk bukti. Kalau cakap saja tak ini, bukan jawab. 16 Januari, ni buletin Mutiara ni tu ni. Kompleks Mahkamah Syariah, simbol negeri martabatkan Islam. Ni gambar Ketua Menteri Lim Guan Eng pecah tanah kompleks Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah di Penang tu teruk lah. Kerajaan negeri bagi tanah dekat Mahkamah Syariah, pecah tanah buat kompleks mahkamah. Nak pergi tuduh Cina tu nak lawan Islam, dia buat kompleks mahkamah. Waktu tu ni siapa yang pergi bersama dia ni? Ketua Menteri bersama-sama Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri dan juga Datuk Saleman. Siapa dia Datuk Saleman? Pesuruhjaya PAS Pulau Pinang ketika itu. Adun PAS lah ni. Pasal apa masa tu tak ingat? Alah muhung itu. Pasal apa waktu tu tak ingat? Pasal waktu tu PAS ada dalam kerajaan tu. Mudah dia tu lah.
Hampa tak buat bersama aku, salah. Hampa buat bersama aku baru okey. Tak boleh lah macam tu, tak adil lah. Islam bukan agama macam tu. Kita kena adil. Jadi setakat itu saya rasa pada malam ini saya buka soalan tadi, pakat semua tak mau tanya. Jadi saya tutup. Kalau nak tanya lagi boleh jumpa saya di belakang. Saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,